yang tidak ada compassion. Compassion ini maknanya kalau kita orang Islam, saya ada jiran tetangga 10 rumah Islam, 3 rumah Hindu, 2 rumah Buddhis. Apakah ajaran agama itu tidak memaksa kita memberi pertimbangan kepada semua jiran? Kerana itu sebenarnya ajaran murni tentang marhamah, ya, penyayang yang menunjukkan, menuntut kita berbuat sesuatu yang lebih bermakna. Semalam saya ada kupas tentang isu kaum, kerana ada orang cuba bawa ada teori Abdul Rahman Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ini seorang pakar sosiologi Islam 45 tahun yang lalu, yang menulis mukaddimah yang menjadi inspirasi kepada teori Cyclical Theory of Civilization Arnold Toynbee. Jadi masyarakat mulanya itu nomadic civilization, Omran Baidawi. Orang pindah gandah dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian setelah bertapak, dia jadi sedentary, city state. Apa yang boleh gabungkan kekuatan mereka itu, esprit de corps dia, semangat kekitaannya adalah, dia kata, ansabiyah. Ansabiyah ini dalam konteks Abraham Ibn Khaldun bukan perkauman sempit. Ini ada tokoh-tokoh Melayu mengatakan ansabiyah, atau ini teori Ibn Khaldun ini perkauman tidak diizinkan. Tak betul. Sebab yang ditegaskan adalah berdasarkan landasan Islam. Dan dalam landasan Islam, daripada awal, meleburkan faham kabilah jahiliyah, perkauman sempit. Bila Nabi Muhammad SAW pindah dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, dia meleburkan faham perkauman Quraisy yang sempit dan menerima penyertaan semua kaum di situ. Malah pada peringkat awal dalam perjanjian Madinah, semua agama yang tunduk kepada prinsip kerukunan undang-undang dan prinsip keadilan, ya, walaupun mereka memilih untuk tidak menerima Islam. Jadi dalam konteks ini tidak benar tafsiran sedemikian, kerana asabiyah disebut oleh Ibn Khaldun itu adalah esprit de corps, semangat community, semangat kekitaan, bukan semangat keperkauman yang sempit. Dan daripada itulah maka negara boleh muncul dengan membangkitkan tamadun baru yang dia sebut sebagai Omran Hadari. Daripada tamadun Badawi pindah randah yang tidak ada menetap kepada Omran Hadari dengan prinsip ilmu dan pembangunan masyarakat dan negara. Ini datang kepada challenge atau cabaran kita dalam keadilan ini juga, terutama dalam musim pertandingan ini. Ya. Apa dia bibit-bibit yang boleh meruntuhkan suatu tamadun? Menurut teori Ibn Khaldun, bila orang sudah bertapak, dulu semua pejuang-pejuang jalanan, sekarang yang berhormat, yang amat berhormat, ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, speaker, timbalan speaker. Kadang-kadang ujian itu lebih menghantui kita bila kita bertapak punya kuasa. Sebab itu menurut Ibn Khaldun, generasi pertama ada idealism dia, mau merdeka, mau keadilan bagi masyarakat semua, mau tingkatkan kemajuan negara. Mari generasi kedua, ujiannya berbeda, mau rebut kekayaan, merebut kedudukan. Ya. Jadi bila berlaku kecurangan, kebobrokan sedemikian, rasuah menular, keangkuhan kuasa berada, dan perebutan yang tidak bertitik tolak kepada idealism, tetapi bertitik tolak kepada kuasa, kekayaan dan kedudukan. Dan menurut Ibn Khaldun, Abdul Rahman Ibn Khaldun, itu akan merupakan bibit-bibit kehancuran suatu tamadun. Itu dalam konteks tamadun negara, pengajaran supaya parti tidak
dengan permasalahan yang sedemikian. Saudara baca tentunya Decline and Fall of the Roman Empire, teori yang sama. Teori Roman Empire gagah perkasa, hebat, tetapi decline and fall sebab rasuah, penyelewengan, kerakusan dan adu domba di antara masyarakat dalam. Keruntuhan Empire Melayu, Kesultanan Melaka dengan pengkhianatan termasuk Sikitul yang menjadi tali barut penjajah Portugis pada masa itu. Berkomplot sehingga dapat memecahkan tembok istana dan kekuatan Melaka. Saudara, ini semua pengajaran. Yang itu yang disebut oleh Profesor Arnold Toynbee sebagai cyclical theory of civilization. Apa hubungan kait dengan negara kita? Kita ada kes 1 MDB. Tak habis-habis keluar di New York keputusan semalam dari Datuk Seri Najib kepada tim Leisner, sekarang Robert Ng. Seluruh dunia menyaksikan. The Economist hari ini mengulangi kenyataan awal dulu. 1MDB adalah skandal skala terbesar yang melibatkan negara yang pernah berlaku dalam abad ini. Semalam dalam keluaran Economist menyatakan one of the worst scandal ever affected any government in modern times. Jadi ini yang berlaku. Ada masalah yang bangkit lagi Mai Sejahtera. Kemudian yang hari ini yang sibuk satu lagi kes yang penangkapan beberapa pegawai GLC. Bilion-bilion. Sekarang ni bukan dah puluh-puluh juta. Semua bilion-bilion sekarang. Jadi saudara, kalau kita lihat fokusnya itu, kita dalam Pakatan Harapan, baik keadilan, DAP, amanah, ini tugas besar kita. Negara hampir hancur, puluhan bilion dirompak, kemiskinan masih merata-rata, kesenjangan masih melebar, pengangguran masih bertambah. Tetapi yang kita dapat lihat tiap hari berita rompakan demi rompakan. Dia tidak sebut rompakan, dia sebut salah guna kuasa ataupun commission agents.